Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk tajuk yang kedua dalam bab 2 iaitu respirasi sel dan fotosintesis. Okey, pernah dengar perkataan respirasi? Jadi respirasi ni dia ada dua. Apa dia? Respirasi luar dan respirasi dalam. Okey, kita tengok yang seterusnya. Pernafasan merupakan pertukaran gas antara organisma dengan persekitaran. Okey, boleh highlight kat sini. Yang mana pernafasan iaitu respirasi luar lah. Apa dia ni? Dia adalah pertukaran gas antara organisma dengan persekitaran. Okey, itu maksud pernafasan. Okey, kalau respirasi sel pula, apa dia respirasi sel ni? Okey, dia adalah proses pengoksidaan dan penguraian glukosa yang berlaku di dalam sel hidup untuk dia bebaskan tenaga. Okey, yang seterusnya respirasi sel, proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Okey, jadi tenaga yang dibebaskan akan digunakan untuk buat apa? Untuk proses hidup dalam badan kita. Okey, sama ada kita guna untuk bergerak, bercakap, bernafas. Okey. Seterusnya, proses respirasi sel. Dia memerlukan oksigen dan glukosa. Okey, jadi dua benda ni penting untuk berlakunya respirasi sel. Jadi respirasi sel ni dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan tenaga, karbon dioksida dan air. Okey, dan ini adalah formula yang kamu kena ingat, persamaan yang kamu kena ingat berkaitan dengan respirasi sel, iaitu glukosa, glukosa dan oksigen, dia akan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi ini adalah proses respirasi sel yang mana berlaku dalam badan manusia ataupun dalam badan haiwan. Okey. Kenal gambar ni? Apa dia ni? Ni adalah kloroplas. Kloroplas ada tak dalam haiwan, dalam sel haiwan? Tak ada. Jadi kloroplas ni hanya ada dalam sel tumbuhan yang mana dia membantu untuk berlakunya proses fotosintesis. Okey. Jadi siapa yang buat fotosintesis ni? Hanya tumbuhan yang berwarna hijau. Sebab apa? Sebab tumbuhan hijau dia ada kloroplas. Dia ada yang ni. Dan dalam ni ada klorofil yang mana dapat bertindak untuk menyerap tenaga cahaya. Okey. Jadi bila berlaku fotosintesis, makna kata tumbuhan ni dapat hasilkan makanan dalam bentuk glukosa. Glukosa ni kalau tumbuhan tu tak guna, dia akan simpan dalam bentuk kanji. Okey, jadi kena ingat makanan glukosa yang tak digunakan akan disimpan dalam bentuk kanji. Okey, dan kehadiran kanji dalam daun menunjukkan fotosintesis berlaku. Macam mana kita nak tahu dekat daun tu ada kanji? Kita jalankan ujian kanji pada daun. Okey, yang tu kamu boleh tengok pada buku teks. Okey, ni adalah gambaran dekat kamu proses fotosintesis. Okey, di mana proses fotosintesis ada 4 elemen penting. Kena ingat, apa dia 4 elemen penting ni? Karbon dioksida, air, tenaga cahaya, klorofil. Keempat elemen ini mesti ada baru berlaku fotosintesis. Kalau tak ada, tak boleh berlaku fotosintesis. Okey, maksudnya salah satu tak ada, tak akan berlaku fotosintesis. Okey, jadi bila ada karbon dioksida, air, tenaga cahaya dan klorofil, maka berlaku fotosintesis yang mana fotosintesis akan menghasilkan glukosa iaitu makanan dan dia akan bebaskan gas apa? Gas oksigen. Okey. Seterusnya, antara respirasi sel dengan fotosintesis ada perbezaannya. Apa dia? Okey, dalam respirasi sel dia berlaku dalam mitokondria.
Okey, tempat penghasilan tenaga. Tapi kalau fotosintesis, dia berlaku dalam kloroplas yang berwarna hijau tu. Okey, respirasi sel, dia bebaskan tenaga. Tapi fotosintesis, dia menyerap tenaga. Daripada mana? Daripada matahari, iaitu tenaga cahaya. Okey, respirasi sel, dia menggunakan tenaga kimia dalam makanan. Kita makan baru kita dapat tenaga. Tapi fotosintesis, dia dapat tenaga daripada matahari untuk hasilkan makanan. Jadi proses ni terbalik kan. Okey, jadi respirasi sel berlaku kat siapa? Berlaku dekat manusia, kat haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Okey, walaupun tumbuhan dia melakukan fotosintesis, dia juga berespirasi. Okey, manakala fotosintesis pula dia berlaku hanya pada tumbuhan dan juga mikroorganisma yang ada kloroplas. Okey. Seterusnya, respirasi sel ialah proses menguraikan glukosa untuk hasilkan tenaga. Tapi fotosintesis dia mensintesiskan glukosa, maksudnya dia hasilkan glukosa. Okey. Fotosintesis hasilkan glukosa, respirasi guna glukosa. Okey, yang seterusnya, respirasi sel dia menggunakan oksigen dan glukosa untuk hasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Tapi fotosintesis dia perlukan karbon dioksida, air untuk dihasilkan oksigen dan glukosa. Dan respirasi ni adalah proses yang sentiasa berlaku, sentiasa. Okey, kalau fotosintesis dia berlaku bila ada cahaya matahari ataupun ada tenaga cahaya saja. Kalau tak ada tenaga cahaya, berlaku tak fotosintesis? Tak. Jadi, dekat tumbuhan, respirasi sentiasa berlaku. Tapi fotosintesis hanya berlaku bila ada cahaya. Respirasi berlaku pada hidupan setiap masa. Okey, boleh ingat kot? Okey, respirasi sel dan fotosintesis. Kita tengok yang mana walaupun dua-dua proses ni berbeza, tapi kedua-duanya saling melengkapi. Okey, semasa respirasi sel, gas oksigen akan diserap dan gas karbon dioksida akan disingkirkan. Karbon dioksida yang disingkirkan akan digunakan oleh semua tumbuhan hijau untuk lakukan fotosintesis. Jadi nampak tak kat sini? Respirasi guna oksigen, bebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida nak pergi ke mana? Dia akan pergi ke tumbuhan untuk lakukan fotosintesis dan dia akan bebaskan oksigen. Oksigen pula akan digunakan oleh semua hidupan. Bermaksud kat sini adanya kitaran gas karbon dan gas oksigen. Maka keadaan tu akan jadi seimbang. Okey, oksigen yang dihasilkan daripada proses fotosintesis akan digunakan oleh semua hidupan. Jadi kat sini kita nampak yang tumbuhan tu sangat penting kepada kita sebab dia akan top up balik oksigen yang dah digunakan. Manakala gas karbon dioksida yang banyak dekat atmosfera kita ni akan digunakan oleh tumbuhan untuk dia jalankan proses fotosintesis. Okey, yang ni adalah proses respirasi dan fotosintesis yang mana kata tadi saling melengkapi. Okey. Okey, jadi tamatlah tajuk kita untuk hari ini berkaitan respirasi dan fotosintesis. Jadi cikgu harap kamu semua dapat menguasai dan faham apa yang cikgu terang tadi. Kalau tak faham boleh tanya. Okey? Tak ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum.